Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, semua pelajar. Hari ini cikgu nak sambung lagi subtopik 2.1 sel, struktur, fungsi dan organisasi. Okey, untuk hari ini kita mulakan. Ini adalah skema bagi kerja rumah semalam ya. So, cikgu minta semua pelajar tolong semak. Okey. Saya minta maaf ya. Saya hadapi sedikit kekangan. Okey. Saya ajar kelas agak banyak sikit untuk awal tahun ini. Jadi saya kurang berkesempatan lagi untuk saya fully tandas. Yang mana dah hantar pada saya dah take note. Saya dah catat okey, penghantaran kerja rumah. Okey, jadi yang ni cikgu minta sebaik semua pelajar semakkan dengan pen merah kat rumah. Okey. Ada soalan tolong tanya cikgu ya. Okey, ini ya. Tolong ya. Untuk kerja rumah 15 hari bulan. Okey. Untuk hari ini saya nak sambung dengan organisma unisel dan multisel. Okey. Organisma unisel, uni bermaksud satu. Okey, ialah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Manakala organisma multisel, multi itu bermaksud banyak, ialah organisma yang terdiri lebih daripada satu sel. Walaupun organisma unisel terdiri daripada satu sel, organisma itu menjalankan semua proses kehidupan seperti adanya proses pertumbuhan dan pembiakan. Walaupun dia satu sel saja, tapi dia tetap go on kan dia punya proses kehidupan seperti organisma lain. Okay, jom kita tengok organisma unisel. Contoh organisma unisel dalam alam haiwan ialah ameba dan paramecium yang hidup di kawasan berair. Okey, contohnya alam haiwan ini adalah mikroorganisma ya. Yang hidup sebagai haiwan adalah ameba dan paramecium. Okey, euglena mempunyai ciri-ciri tumbuhan dan haiwan. Euglena boleh membuat makanan sendiri dengan cahaya matahari seperti tumbuhan dan bergerak seperti haiwan. Okey, ini adalah mana satu ni? Okey, contoh organisma unisel alam tumbuhan pula ialah Chlamydomonas. Okey, cikgu minta pelajar rujuk buku teks ya untuk tengok gambaran yang lebih jelas. Ini organisma unisel lah. Ameba, paramecium, euglena, Chlamydomonas adalah organisma unisel yang mempunyai satu sel sahaja. Okey. Organisma multisel. Okey, multisel maksudnya dia punya banyak sel yang banyak. Contohnya manusia, mukur, Spirogyra, ini Hydra, ini Spirogyra, ini mukur. Okey. Jenis dan fungsi sel haiwan. Okey. Tadi ya, untuk organisma multisel, okey, macam kita contoh, kita ada banyak sel. Okey, kita ada sel pipi, ada sel darah pun dah banyak. Ada sel darah putih, ada sel darah merah. Okey, so kita adalah organisma multisel yang terdiri daripada gabungan-gabungan sel-sel yang mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Okey, so kita tengok jenis dan fungsi sel haiwan. Okey, kita lah salah satunya lah sel haiwan ya. Ada sel epitelium, ada sel saraf, banyak kan? Ada sel darah merah, ada sel otot, sel darah putih, dan sel pembiakan. Okey. Ini adalah sel saraf. Okey, sel saraf ni gentian panjang yang berperanan untuk bawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Okey, contohnya, okey, depan saya ada donat. Jadi, saya nak makan donat. Okey, so otak saya arahkan
tangan saya. Okey. Saya nak makan donat. So, apa tindakan saya? Tangan kanan saya akan bergerak untuk mengambil donat tersebut. Okey, dan suapkan ke mulut. Okey, semua arahan itu bergerak melalui sel saraf. Okey, di bawah maklumat. Otak kata, hantar saya nak makan donat. Jadi, maklumat tu dihantar ke otak melalui sel saraf ke tangan, ambil donat, masuk ke mulut. Pergerakan itu kita panggil sebagai pembawaan impuls ke seluruh badan. Okey, hantar maklumat ke badan. Ke tangan. Hantar maklumat ke kaki, tendang bola. Daripada otak ke kaki. Barulah kaki bergerak untuk tendang bola. Itu adalah melalui sel saraf. Okey, sel epitelium. Okey, sel epitelium adalah sel yang membentuk lapisan yang meliputi organ badan. Sel ini merembeskan mukus. Okey, sel darah merah ini ya. Ini sel darah merah. Ini pula adalah salur darah. Okey, salur darah. Okey. Sel darah merah tiada nukleus. Okey, berbentuk dua cekung untuk menambahkan luas permukaan, mengandungi hemoglobin dan berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Okey, dan dia juga berfungsi mengangkut karbon dioksida dari sel ke seluruh badan balik ke paru-paru. Okey, fungsi sel darah merah ni adalah untuk angkut oksigen ke seluruh badan dan angkut karbon dioksida dari sel di seluruh badan balik ke paru-paru. Okey. Sel otot. Otot. Sel otot yang mengecut dan mengendur, boleh menyebabkan pergerakan. Okey. Contoh, saya nak ambil pen. Okey. Jadi otot tangan saya akan kendur. Okey, saya nak menulis, angkat tangan balik. Okey, so otot saya akan mengecut. Itu yang membolehkan pergerakan. Okey, pergerakan. Contoh, jari saya terkena kuali panas. Dengan secepat mungkin saya tarik tangan saya. Okey, jadi otot lengan saya akan mengecut supaya untuk tarik tangan menjauhi kuali panas tadi. Itu adalah salah satu fungsi kepada sel otot. Okey, sel darah putih pula berubah bentuknya untuk mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. Okey. Laju saya. Okey, untuk sel darah putih tadi, sel darah putih adalah berfungsi sebagai pertahanan badan. Okey, jika ada kuman, ada bakteria, sel darah putih akan berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteria yang masuk ke dalam badan. Okey, bakteria, kuman berbahaya tadi. So, sel darah putih fungsi dia adalah untuk pertahanan badan, untuk meningkatkan imunisasi badan. Okey, ini pula sel pembiakan. Okey, sel sperma membawa bahan genetik lelaki dan sel ovum membawa bahan genetik perempuan. Okey, sel tumbuhan. Okey, tadi kita dah tengok tentang sel haiwan. Sekarang kita tengok sel tumbuhan. Sel tumbuhan ada sel epidermis, ada sel palisad, ada sel pengawal, ada sel rambut akar. Okey, so jom kita tengok sel tumbuhan. Ini gambar rajah. Okey, ini adalah merupakan keratan rentas daun. Okey, tengok ya. Sel epidermis berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air. Okey, dia ada pada atas permukaan daun. Okey. Dia membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air dan nutrien. Okey, ini pada bahagian sel tumbuhan lah. Okey, atas daun. Okey, kemudian sel palisad bawahnya. Okey. Sel palisad mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya dan menjalankan proses fotosintesis.
Okey, so atasnya adalah sel epidermis. Ini permukaan daun keratan atas daun. Atasnya sel epidermis, bawahnya adalah sel palisat yang mengandungi klorofil untuk proses fotosintesis. Okey, bawah ni sel pengawal. Okey, sel pengawal. Tengahnya stoma. Okey, tepinya sekelilingnya adalah sel epidermis. Okey, ini adalah untuk ruang pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Okey, ini epidermis bawah epidermis bawah ada sel pengawal, sel epidermis dan stoma. Okey. Okey, sel pengawal. Tadi sel pengawal. Stoma merupakan liang seni di antara sepasang sel. Okey. Yang disebut sebagai sel pengawal. Stoma biasanya terbuka pada siang hari untuk menjalankan proses fotosintesis. Stoma tertutup pada malam hari atau semasa tumbuhan kehilangan banyak air pada hari yang panas. Sel pengawal mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okey, stoma ni tadi kita tengok pada rajah sebelumnya. Okey, dia ada ruang. Okey, ia akan terbuka pada siang hari. Okey, untuk jalankan proses fotosintesis. Okey, dikawal keluar masuk gas oksigen dan karbon dioksida serta air. Okey, jadi stoma ni akan tertutup pada malam hari ataupun pada hari yang panas untuk mengelakkan tumbuhan tersebut hilang banyak air. Okey, kemudian kita tengok seterusnya pada bahagian akar kita ada sel rambut akar. Okey, sel rambut akar yang banyak meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. Okey, ini adalah sel rambut akar. Tengok ada tisu epidermis, tisu akar rambut. Okey, ini akar rambut yang kan biasa kan kita tengok kalau kita cabut rumput ke, kan ada akar dia tu kan. Itu adalah akar rambut. Okey. So, ini sedikitlah tentang sel tumbuhan. Okey, so tengok sel epidermis. Sel epidermis, kita tengok tadi pada bahagian atas sekali permukaan daun, berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air, membolehkan pertukaran gas dan menyerap air dan nutrien. Okey. Sel palisat tadi. Bawah epidermis, sel epidermis adalah sel palisat yang mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya matahari bagi menjalankan proses fotosintesis. Sel pengawal. Sel pengawal ini ada stoma. Bukaan ni kita panggil sebagai stoma. Okey. Stoma merupakan liang seni di antara sepasang sel yang disebut sebagai sel pengawal. Stoma terbuka pada siang hari untuk proses fotosintesis. Tertutup pada malam hari atau sewaktu hari panas untuk mengelakkan kehilangan air yang banyak. Sel pengawal mengawal pembukaan atau penutupan stoma. Okey, stoma ni liang seni antara sepasang sel. Antara ruang sel pengawal tu ada stoma. Okey. Sel rambut akar. Sel rambut akar ni banyak untuk meningkatkan luas permukaan dan menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. Okey, untuk pembentukan suatu organisma, sel-sel dengan fungsi yang spesifik bergabung akan membentuk tisu. Tisu-tisu pula akan bergabung membentuk organ. Organ-organ pula bergabung membentuk sistem. Okey, pelbagai sistem pula bergabung membentuk suatu organisma. Organisasi sel membentuk organisma multisel. Maksudnya gabungan daripada sel-sel bergabung membentuk tisu. Jenis-jenis tisu pula bergabung membentuk organ. Organ-organ pula bergabung untuk membolehkan adanya sistem-sistem dalam badan yang berfungsi. Contohnya sistem pernafasan, sistem perkumuhan, sistem pembiakan. Okey,
organisasi sel ini membentuk organisma multisel. Okey, jom kita tengok urutan organisasi sel bagi dalam haiwan dan tumbuhan. Okey, so tadi ni yang saya maksudkan bermula daripada sel, kemudian pergi pada tisu, pergi pada organ, pergi pada sistem dan kemudian akan menghasilkan organisma. Bermula dalam haiwan sel, kebanyakan sel di dalam organisma multisel mempunyai fungsi spesifik. Mulanya kalau kita daripada sel epitelium. Ini contoh dalam tumbuhan sel epidermis. Kemudian banyak-banyak sel epitelium membentuk tisu epitelium. Kemudian tisu epitelium dia akan membentuk bergabung-gabungan tisu-tisu epitelium akan membentuk contoh ini organ perut lah. Tisu otot, tisu epitelium, tisu saraf membentuk organ perut. Kalau dalam epidermis ni, mula-mula daripada satu sel epidermis, kemudian membentuk gabungan sel-sel epidermis akan membentuk tisu epidermis. Tisu epidermis ni ada pada semua ni lah, sel epidermis yang ada pada permukaan ni, permukaan daun. Gabungan banyak-banyak sel membentuk tisu epidermis, kemudian dia akan membentuk organ bagi tumbuhan adalah daun lah. Sambung yang bawah ni kemudian tadi perut kan. Gabungan beberapa organ, contoh mulut, esofagus, perut, usus kecil, usus besar, dia akan membentuk sistem pencernaan. Sistem beberapa organ yang mempunyai fungsi yang berkaitan akan bekerjasama untuk satu tujuan tertentu membentuk sistem. Contoh mulut lah. Mulut mengunyah. Esofagus adalah ruang berlakunya peristalsis. Makanan bergerak daripada mulut ke perut melalui esofagus. Daripada perut, makanan akan dicernakan. Kemudian bila dah dicernakan akan berlaku penyerapan nutrien dalam usus kecil. Makanan tadi bergerak ke usus besar, berlaku penyerapan air lagi dalam usus besar. Kemudian akan keluar melalui rektum sebagai tinja. Itulah sistem pencernaan. Kalau untuk organisma, semua sistem bekerjasama untuk membolehkan organisma berfungsi dengan baik. Contoh organisma sini kita lah, manusia lah. Tadi untuk tumbuhan tadi ada dia punya organ daun. So, beberapa organ, maksudnya ada daun, ada batang, ada akar. Ada yang berlaku. Sini dia panggil sebagai sistem pengangkutan. Maksudnya akar akan serap air, pergi ke batang, pergi ke daun untuk membolehkan berlakunya proses fotosintesis. So, gabungan-gabungan ini akan membentuk organisma pokok. So, semua kena ingat kita urutannya bermula pada sel, pergi ke tisu, pergi ke organ, gabungan beberapa organ membentuk sistem, berapa gabungan sistem akan membentuk organisma. Itu saja untuk hari ini. Tugasan hari ini semua kena salin nota. Salin nota. Menyalin itu bagus. Sebab kamu dah tak jumpa saya, hanya dengan suara saya saja. So, kita salin nota. Sebab untuk bab 2 ni memang banyak bahan bacaan. Kena sangat membaca lah. Kemudian saya minta siapkan modul sains muka surat 31 sahaja. So, saya harap semua pelajar dapat berikan kerjasama dan tolong key in kehadiran dalam Google Form yang saya sediakan. Saya harap saya dapat membantu sikit hari ini dan saya harap semua pelajar ceria-ceria. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga cepat-cepat kita boleh bersua. Bye.